Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, apa yang Linda nak share dekat skrin hari ni? Yang hari tu kita hantar last week. Kalau Linda boleh share kat skrin lah, ada 4 keping rasanya Ustazah hantar tak? 4 ke 3? Buka tu mikrofon tu Linda. Linda cakap tutup mikrofon, kita tak dengar. Kita share yang apa tu? PL rasanya. PL tak? Yang bahagian perkataan kan? Dulu Ya, kan? ya, betul-betul. Bahagian perkataan. Share. Okay. Okay ni. Ni. Okey, ni bahagian perkataan ya. Okey. Bahagian perkataan tu maksudnya macam ni tau. Maksudnya dalam bab ilmu bahasa Arab tu, ini bukan bahagian perkataan, bahagian kalimah. Perkataan lah ya, kalimah kan? Betul lah, bahagian perkataan kalimah. Aqasamu, bahagian perkataan aqasamu maksudnya bahagian al-kalimah. Kalimah tu perkataan lah, word ya. So dia ada kategori dia 3 ya. Satu ismun. Ismun ataupun matikan mim tu kita panggil isim. Dia lah tu. Nak panggil ismun pun boleh, nak panggil isim pun boleh. Maksud dia noun, kata nama. Ya, okey. Lepas tu satu lagi jenisnya perkataan pula fi'lun. Kalau fi'lun matikan lam, fi'il, sama je. Maksudnya kata kerja, verb. Okey. Dan yang ketiga harfun. Harfun matikan fa, kita panggil dia haraf. Haraf tu bunyi dia macam bunyi huruf. Tetapi dia bukan huruf maksud dia di sini ya. Haraf ataupun harfun ni maksudnya dia bukan isim, dia bukan fi'il. Macam tu je, lagi mudah. Ya. So ada kategori dia lah. Isim, fi'il, haraf. Inilah 3 bab besar bila kita belajar ilmu bahasa Arab. Ya, 3 bab besar. Cumanya isim tu macam-macam bentuk dia yang berbeza-beza. Ya, cara nak kenal perkataan tu isim ya. Dan fi'il pula ada jenis-jenis fi'il dia kan? Tak? Ada fi'il past tense, ada fi'il present tense, ada fi'il perintah. Dan haraf, haraf ni kalau nak terjemahkan dia sebagai kata apa? Kata hubung, kata sendi, tak ada masalah, silakan. Kalau kita nak anggap dia begitu, boleh je. Dan dia pun ada berjenis-jenis pula yang berbeza. Okey. Isim, fi'il, haraf. Itu basic 3 bab besar. Okey, seterusnya Linda, apa yang kita share hari tu? Ini yang tadi ke? Sama yang tadi kan? Okey. Ini dia punya sambungan bawah lah. Itu dah explain tadi lah. Dah explain tadi ya. Okey, ini apa contoh dia tak penting, yang penting kita faham itu dulu. Kita ambil isim. Okey. Okey, isim tu pula. Isim tu pula noun. Dia terbagi kepada 2. Al-ismu. Tadi ismun. Sama je. Ismun berakhir dengan tanwin di ujung dia. Tapi kalau ni al-ismu sebab dia ada alif lam, dia tambah alif lam. Bila ditambah alif lam, tak boleh ada tanwin ke ujung. Ismun ataupun al-ismu. Sama je. Cumanya al-ismu ni dia dah tambah alif lam. Okey. Al-ismu ataupun al-isim. Okey. Jangan nantikan bila saya Ustazah pernah berpengalaman lah ya, mengajar ada seorang, kita group lah, lepas tu seorang tu dah pernah belajar. Tapi dia join jugalah, dia tak pernah belajar. Bila kita sebut isim, saya tak pernah dengar lah isim, dia kata. Ustazah kata, tadi ajar kata dah pernah belajar. Alah, ustaz tu ajar ismun je, ismul. Lah, ismun dengan isim tu sama lah. Pak, sebab tu kita kan, sebab tu Ustazah bagi tahu, nak sebut isim, ismun pun boleh, nak sebut isim pun boleh. Pak, sebab kita panggil isim, dia dah tak tahu apa dia. Dia tahu ismun je, tak kelakar, tak? Kan? Disangka dia dah betul lah dia dah belajar, tapi dia macam tu je. Dah benda sama. So kalau al-ismu pula ni tau, Ustazah apa al-ismu tu? Saya belajar ismun je. Asal tambah alif lam kepada perkataan ismun tadi, dia akan jadi al-ismu. Sebab bila dah tambah alif lam di awal kalimah, tanwin tak boleh. Kena buang. Sebab tanwin dengan alif lam tidak pernah berada di dalam satu kalimah. Tak boleh. Kalau perkataan itu berakhir dengan tanwin, dia means confirm tak ada alif lam dekat awal dia.
Jika kalimah itu bermula dengan alif lam, confirm tak ada tanwin di hujungnya. Dan tanwin ke hujung. Akhir sekali, last. Kalau alif lam pula, awal. Pak, itu semua dia punya tulah, itu basic lah. Ya, so dia tak boleh ada 2 in 1. Tak boleh ada alif lam and tanwin ke ujung dia. Tak boleh. So, al-ismu sama je lah dengan ismun tadi. Sukatilah nak sebut dengan alif lam ke, nak sebut ismun ke, nak sebut isim ke, semua benda yang sama. And dia panggil noun. Tapi maknanya sama. Sorry. Ya, makna dia sama. Benda yang sama. Ya, makna sama. Okey. Kalau kita kata isim tadi, al-ismu, matikan mim al-isim. Ya, ataupun isim saja pun boleh. Ya, ismu ni dia ada 2 jenis. Kata nama lah. Kata nama ada kata nama am, ada kata nama khas. So kata nama am ataupun umum, Arabnya dipanggil nakirah. Dia punya istilah dia nakirah. Nakirah adalah kata nama am ataupun umum. Biasanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, sebuah kitab, nampak? Sebuah kereta, sebuah rumah, tapi dia umum sebab kita tak tahu siapa punya. Kita tak tahu rumah siapa. Kalau kita kata sebuah rumah siapa ya? Tak tahu. Rumah yang mana? Tak tahu, nampak? Sebab tu nakirah ini, kata nama am, kita tak tahu siapa punya ke, kereta siapa ke, besar mana ke, kat mana ke, kita tak tahu. Sebab tu dia panggil umum ataupun am. Ya, okey, itu nakirah. Dan satu lagi jenis isim khas ataupun kata nama khas dia panggil ma'rifah. Ma'rifah ni terus tahu. Kalau kita tak cakap sebuah rumah dah, kita kata rumah cikgu besar. Contohlah kalau kita murid rumah guru besar, terus kita tak tahu rumah. Ya, rumah siapa? Rumah guru besar. Ataupun rumah berwarna merah. Kita katalah kat kawasan tu ada satu je rumah warna merah. Jadi kita sebut rumah merah, terus kita kenal. Nampak? Dia bila makrifah ni kata nama khas, menjadikan dia dikenali. Kalau nakirah tadi tidak dikenali. Nakirah dengan makrifah. Cumanya kalau nakirah lebih mudah lah. Nakirah ni dia tak banyak, dia mudah. Dia akhir dia tanwin. Habis cerita. Kalau nakirah. Hujung dia tanwin. Tak kisahlah tanwin depan, nakiratun, ataupun tanwin atas, nakiratan, ataupun tanwin bawah, nakiratin. Tak ada masalah. Kalau dia tanwin, di hujungnya kita tahu dia kata nama am. Tanwin tu bebas. Okay. Dan memang tak ada alif lam lah. Dan kalau ma'rifah ni pula, banyak bentuk dia. Kalau nakirah tak banyak. Bentuk dia tanwin je. Habis cerita. Ringkaslah. Tapi kalau makrifah ni banyak cara dia bentuk makrifah. Bukan satu cara. Cara paling asas untuk tahu dia kata nama makrifah, dia bermula dengan alif lam. Itu memang confirm. Itu isim makrifah. Kalau dia awalnya ada alif lam. Ya. Dan bukan tu saja. Banyak cara. Itu yang kita nak kenal tu. Kita ambil paling basic lah yang bermula dengan alif lam. Yang lain bentuk lain tu kita explain kemudian. Okey. Ini kata nama tadilah, kata nama am dan kata nama khas. Ataupun istilah dia nakirah dan ma'rifah. Okey, yang tu saja. Ya. Okey, seterusnya kertas yang kita ni. Ya, betul dia ni. Bukan. Okey, ini dah masuk kepada fi'il. Fi'il sahaja. Bukan isim dah. Ya, fi'il sahaja. Okey. Fi'il, ilmu bahasa Arab, setiap perkataan maksudnya perkataan kata kerja ataupun setiap fi'il dalam bahasa Arab ya bermula dengan sebasic dia 3 huruf. Kalimah dia tu. Fi'il dia. Tak ada yang 2 huruf lah. Basic dia 3 huruf. Fi'il dalam ilmu bahasa Arab. Tapi nanti ada yang 4 huruf. Dan ada yang 5 huruf. Dan ada yang 6 huruf. Sasanya kita belajar dengan yang asas dulu. Fi'il ya. Fi'il bermula dengan 3 huruf. Dan fi'il yang kita belajar mula-mula pergilah mana pun kita akan belajar fi'il madhi. Fi'il madhi maksudnya past tense. Kata kerja lepas, kata kerja lampau. Ya, itu yang akan kita belajar dulu. Daripada fi'il madhi past tense kita akan belajar ubah perkataan fi'il madhi tadi, dia boleh berubah menjadi fi'il mudhari'. Dia ada cara dia tahu perubahan tu. Ya, kalau kita tengok contoh di sini ya, fi'il madhi kita fa'ala. Kolom yang pertama ya, fa'ala.
Bawah dia fa'ila. Bawah lagi fa'ula. Macam mana Ustazah tahu fa dengan lam tu baris atas? Sebab dia dah memang baris atas, cuma dia tak letak saja. Ya, sebab fi'il madhi pasen memang baris atas. Ya, memang baris atas. So, yang pertamanya ini acuan saja ya. Perkataan fa'ala ni dijadikan sebagai acuan. Kalau kita jumpa perkataan lain, tak apalah perkataan lain. Yang penting 3 huruf dan berbaris atas semua. Contohnya yang pertama fa'ala. Dia kalau nampak je satu perkataan tu semua tiga-tiga baris atas. Dan sasalah itu fi'il madhi. 3 huruf ya. Ataupun boleh fa'ila pun boleh juga. Ain kat tengah tu dia boleh berubah segala baris. Ain di tengah. Fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula boleh. Ketiga-tiga ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi 3 huruf. Okey. Cara kita nak ubah fi'il madhi ni kepada fi'il mudhari'. Okey, dengar cara dia. Tambahkan huruf ya. Cara basic yang diajar, kita akan tambahkan huruf ya berbaris atas. Dia akan jadi ya. Macam tu. Cara dia nak berubah. Perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Ini paling basic. Kalau fa'ala, okey lupa, tertinggal satu. Di dalam fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula tadi, sebab dia fi'il kan, kata kerja. Jadinya kata kerja ni perbuatan. Betul tak? Jadinya di dalam perkataan fa'ala tu sendiri ataupun fa'ila, fa'ula dah ada domir di dalam dia. Dia panggil domir yang tersembunyi dia panggil. Di dalam setiap fi'il ada domir di dalamnya. Di dalam perkataan fa'ala mana nampak domir dia? Mana nampak? Memang tak nampak. Sebab tu dia panggil domir yang tersembunyi. Cumanya kita diberitahu. Oh kalau fa'ala domir dia. Siapa? Huwa. Memang itu. So kita kena terima yang tu. Kita tak nampak perkataan huwa. Yang kita nampak fa'ala. Tetapi domirnya adalah huwa. Kalau fa'ila juga domirnya huwa. Jika fa'ula juga domirnya huwa. Huwa ni tadi yang macam Kak Ayah kata ha tadi itulah domir. Macam itulah adik-beradik ha lah kita kata ya. So domir ni orang lah. Maksudnya bukan kalau dia orang-orang lah. Kalau dia haiwan-haiwan lah. Kalau dia benda-benda lah. Dia kata ganti diri. So di dalam setiap fi'il dah ada domir di dalamnya. Domir itu sendiri adalah pelaku kepada perbuatan tadi. Faham? Jika dah ada perbuatan, mestilah ada pihak yang melakukan perbuatan. Betul tak? Kan? Katalah memasak, mestilah ada orang yang memasak. Katalah melukis, pasti ada orang yang melukis. Pelukis dipanggil. Faham? Ya? So domir tadi adalah merujuk kepada pelaku. Pemasak ke, pelukis ke, pemain ke, penyanyi ke. Dia macam tu. Kalau yang fi'il tadi perbuatan dia. Menyanyi ke, memasak ke, bermain ke. Dia berbezanya fi'il dengan pelaku dia. Pelaku merujuk kepada orang yang melakukan. Bukan saja orang sebenarnya ya, pihak. Kita tak boleh guna orang sangat sebab ada masanya haiwan pun boleh, benda pun boleh menjadi pelaku kepada perbuatan. So di dalam setiap fi'il ada domir yang tersembunyi di dalamnya. Domir itu juga adalah pelaku kepada perbuatan tu. Dan istilah dia dalam ilmu bahasa Arab, di dalam setiap fi'il ada fa'il. Ustazah bagi term dia. Fa'il. Fa'il adalah merujuk kepada domir tadi yang ada di dalam fi'il itu. Ataupun fa'il adalah pelaku. Senang cerita. Fi'il perbuatannya. Fa'il pelaku perbuatan tadi. Okay? Dah ada di dalamnya. Dan dalam fa'ala, fa'ila, fa'ula, domirnya semua huwa. Bila dia ajar kita, yang mana dia ajar kita tu, domir tu semua huwa yang diajar kita. Okay. Sekarang kita nak belajar ubah, tukar daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Okay, cara dia ya, tambahkan huruf ya. Kenapa mesti huruf ya Ustazah? Sebab huwa tadi lelaki, muzakkar. Dalam yang fa'ala tadi, dalam fa'ila, dalam fa'ula, domirnya huwa. So huwa tu lelaki, seorang lelaki. Jadinya kita nak tukar perkataan fi'il madhi kepada mudhari' kena tambah huruf ya baris atas. Dia bukan you, dia bukan you, baris dia mesti ya. Bukan you, bukan yi. Barisnya mesti baris atas. So jadi ya. Dan matikan huruf fa. Matikan huruf pertama tadi. Yang fa tadi Matikan dia, sukunkan dia. Dia akan jadi yaf. Okay, yaf.
Ain tu bebas. Ain tu boleh boleh i, boleh a. Pak, ain tu dari awal tadi dalam madi pun a, i, u. Ain boleh. Di dalam fi'il mudhari' juga ain tu boleh berubah baris. Terpulang kepada perkataan masing-masing. Kalau yang perkataan kita biasa jumpa, mungkin kita terus dah tahu dah. Tetapi kalau perkataan yang kita tak mahir, kita kena cek dalam kamus biru tu ataupun dalam kamus pink. Kita nak cek apa dia punya baris dia ya. So ni dia ajar kita kalau fa'ala tadi ya, fa'ala tadi, perubahan fa'ala tadi kepada mudhari' ada 3 bentuk. Ya, okey, nanti dulu 3 bentuk tu kerana ain tadilah. Ain tu yaf'u ataupun yaf'i ataupun yaf'a. Nampak? Ain tu berubah. Nah, tapi lam itu memang confirm baris dia lu. Itu wajib. Hujung ya, hujung fi'il mudhari' ini yang dipanggil rufu' tadi. Ya, rufu' ataupun marfu'. Hujung fi'il mudhari' yang asal, yang original, barisnya dhammah. Yaf'ulu ataupun yaf'ilu ataupun yaf'alu. Nampak? Lam tu semua baris depan. Ya, itu original. Fi'il mudhari' yang original. Sebab fi'il mudhari' ni hujung dia boleh berubah baris. Lam tu boleh berubah baris. Lam tu boleh jadi lu, originalnya, dan boleh jadi la, kalau ada sebab dia, dan lam itu boleh mati. Yang tadilah rufu' ataupun marfu' ataupun mansub ataupun majzum. Itu hujung fi'il mudhari'. Boleh dalam 3 bentuk yang berbeza. Sama ada rufu' ataupun marfu', yaf'ulu ya ataupun yaf'ilu, ini yang depan ya. Yaf'alu ataupun lam boleh jadi berubah baris, jadi dia boleh jadi yaf'ula. Nampak? Daripada lu jadi la. Yaf'ula, yaf'ila, yaf'ala. Nampak lam tu? Daripada lu asal boleh jadi la. Ada sebab. Nah, sebab tu tinggalkan dulu. Kita faham dulu ya. So kalau dia tukar baris, kalau lu dia panggil marfu' ataupun rufu'. Kalau lu. Tapi kalau la dia panggil mansub ataupun nasab. Dan lam tu pula boleh mati. Yaf'ul. Nampak? Matikan lam. Yaf'il. Yaf'al. Kalau lam tu mati, dia panggil istilah dia majzum ataupun jazam. Itu hujung fi'il mudhari'. Tak ingat semua, tak apa. Yang penting agak-agak pernah dengar ke. Macam tu ya. Okey. Dan hujung tu dia bagi contoh lah. Al-amthilah. Contoh ya. Kataba. Kataba. Contoh dia. Contoh yang atas ya. Kataba. Itu fi'il madhi. Dia tak letak semua baris sebab dia anggap kita dah faham. Tiga perkataan ni sama ada semua baris atas. Dia letak yang tengah tu je. Kalau nak berubah dia letak yang tengah saja. Sebab tu awal dengan hujung dia tak letak sebab mesti baris atas punya. Ya. Okey, yang tu dia letak pada ta lah. Kataba. Ya, kataba. Kalau bawah dia, contoh bawah dia jalasa. Sama juga. Lam tu. Bawah dia lagi fataha. Bawah dia lagi syariba. Tengok tengah tu boleh berubah baris. Ri. Pak, boleh. Itu juga bentuk fi'il madhi. Syariba. Ataupun bawah dia lagi warisa. Cuba scroll up sikit sampai Linda. Nampak semua ke ni? Warisa. Warisa pun sama. Lagi bawah dia lagi tak? Oh kan? Oh, Ustazah punya apa ni? Benda ala ni tak kerti nak alih. Dia punya video apa semua kan? Dia macam dia block apa yang tu. Kalau boleh buat ni atas. Sampai sini je Ustazah. Oh, sampai situ ya. Okey. Kalau nak yang banyaknya ada je, Linda ada je. Oh, ya. Boleh je. Yang jadual kan jadual. Ni. Cuba tengok. Ni satu. Bukan ni ke? Ni dia jugalah tapi tu nampak macam complicated sikit kan. Ni sama tadi bahagian yang kedua tadi. Ya. Yang ni ke? Ini boleh jugalah. Ini boleh tapi dia agak kecil sebab dia banyak kan. Kalau boleh besarkan sedikit barisan yang pertama ya. Barisan yang pertama nombor 1, itu dia tak letak baris pada ain. Kita dah tahu dah. Sebab ain tu boleh berubah ya. Apa-apa. Ini perkataan ini dijadikan acuan, dijadikan contoh. Apa pun perkataan yang kita jumpa ikut formula. Macam itulah ya. So yang pertamanya fa'ala boleh fa'ula boleh fa'ila. Okey. Okey, fi'il madhi dia mesti ya. Nampak tu? Mesti baris tu ya. Matikan fa. Yaf'alu boleh, yaf'ulu boleh,
Yaf'ilu boleh. Ain tu boleh semua. Itu kita tak perlu hafal. Kita kena tengok kamus. Okey. Yang penting fi'il mudhari' hujung dia mesti lu. Mesti macam tu. Ya. Okey. Kalau fi'il madhi mesti la. Itu wajib. La. Hujung fi'il madhi mesti la. Baris atas. Hujung fi'il mudhari' mesti lu. Itu memang dah benda wajib lah. Kalau dia nak buat apa. Ya. Okey. Cara dia tadilah tambahkan huruf ya. Baris atas. Ya. Matikan fa. Ain itu terpulang kepada perkataan masing-masing. A ke, U ke, I ke. Itu terpulang. Lam tu wajib. Lu. Itu wajib. Yang diajar kita. Perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Kalau ustazah dulu jenuh tulis atas kertas beribu-ribu kali katnya nak melatihkan diri mahir beribu-ribu kertas tulis. Berapa banyak pen, sekali beli pen sekali segenggam beli pen. Kertas berapa banyak kertas yang ustazah pakai sebab nak mahirkan diri tadi kan. Dia berubah daripada madhi kepada mudhari'. Pak, bukan senang untuk kita mahirkan diri sebenarnya. Tapi kalau tak nak mahirkan diri boleh je. Dia lambatlah dapat sikit. Siapa yang rajin mahirkan diri, cepatlah dia dapat. Okay, right. So yang ketiga tu, silakan. Ada siapa nak tanya tak? Silakan. Kalau nak tanya silakan ya. Okay, kalau tak ada tanya kita pergi kepada fi'il amar. Yang ketiga ya, al-amar. Al-amar ni perintah. Perintah tu maksudnya solatlah, buatlah, keluarkanlah zakat, berimanlah. Itu perintah lah tu, suruhan. Dan dia ada larangan dia lah, opposite dia kat situ ya. So cara dia ada cara tau. Dia perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari' dan daripada mudhari' kepada fi'il amar. Semua ada cara. Okey, cara pula perubahan daripada mudhari' kepada amar, buang pula huruf ya tadi. Tadi tak ada kita tambah, sekarang buang pula huruf ya. Tinggal fa. Fa tadi memang mati. Ya, so biarkan dulu fa tu mati ya. Lepas tu ain tu terpulanglah. Baris ain tu tinggal dulu. Sebab ain tu boleh segala baris. Atas, bawah, depan boleh. Tapi lam tu pula kita matikan dia. Jazamkan. Nampak? Hujung dia boleh berubah-ubah. Tadi kalau fi'il madhi fa'ala, la. Bila fi'il mudhari' yaf'alu, lu. Tapi sekarang dalam fi'il amar, lam itu disukunkan, dimatikan ataupun dijazamkan. Itu jazam tu maksudnya majzum. Maksudnya dimatikan, disukunkan ya. So, dia terpaksa tambah hamzah wasal di depan yang alif tu. Sebab fi'il amar ni dia bermula dengan fa mati. Macam mana nak baca? Bila fa mati tadi kan, bila kita dah buang ya daripada fi'il mudhari' kita buang ya. Tinggal fa mati. Macam mana nak baca? Tak boleh ya. Jadinya dia tambah kat sini dia tambah alif lah. Tapi sebenarnya dalam Quran perkataan ini ditambahkan dengan hamzah wasal sebenarnya. Bukan alif kosong lah. Ya. Bukan alif yang huruf mat tu bukan ya. Dia ditambah hamzah wasal. So bila hamzah wasal, cara nak baca dia kita kena ikut hukum huruf ketiga tajwid yang kita tahu tu. Itu cara kita membaca. Tergantung kepada ain tu apa barisnya. Baru kita tahu pada awal tu kita nak baca if ke, af ke, uf ke, contohlah. So itu cara dia. Perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari' kepada fi'il amar. Okay. Lepas tu kalau kita tengok di situ al-masdar. Ini jadual ni jadual yang komplit lah. Dia dah masukkan semua-semua. Tapi tak apa. Kita belajar faham sikit tentang jadual ni. Al-masdar. Al-masdar adalah isim ya. Kata isim lah. Tapi dia bukan isim yang macam tadi tu yang Allah tahu. Kitab. Contoh kan. Katalah macam apa lagi? Apa lagi contoh yang mudah? Masjid. Itu isim juga. Tapi al-masdar dia bukan isim yang macam tu. Bukan. Dia isim lain. Dia bolehlah kita kata dia macam dari segi nak terjemahkan kata nama terbitan. Tapi kita kena faham apa benda lah kata nama terbitan ni. Betul tak? Ya? Okey. Katalah macam tadi Allah. Allah tu isim. Kitab. Kitab isim. Masjid. Pensel. Contohnya lah. Kereta rumah. Itu isim. Isim itu isim benda. Tahu tak? Yang betul-betul benda. Tapi kalau al-masdar dia macam ni. Contoh dia. Katalah emak memasak nasi. Dengar betul-betul ya. Emak memasak nasi. So emak adalah fa'il. Orang yang memasak. Pelakunya. Perbuatan mak apa? Memasak. Okay. Benda yang dimasak pula nasi. Itu benda yang dimasak. Okay, kalau al-masdar dia macam ni. Masakan itu dia macam tu tau. Pak, dia lain kan? Masakan. Tahu, bukan
bukan nasi. Bukan memasak, bukan emak. Itulah isim al-masdar. Okey, Ustazah bagi contoh lagi. Ali menulis buku. Ya. Ali adalah fa'il, pelaku, ya, kepada perbuatan. Perbuatan Ali apa? Fi'il Ali apa? Menulis. Buku pula benda yang ditulis. So al-masdar dia adalah penulisan. Faham? Nah, itulah dia al-masdar. Dia berbeza. Ya, dia bukan isim yang benda tadi, tapi al-masdar adalah kategori isim. Cuma dia isim yang lain lah, bukan seperti yang tadi tu. Kalau Ali memang isim lah, orang. Ya, memasak fi'il dia. Contoh masak nasi, nasi lah ya. Nasi isim lah nasi, tapi benda kan? Tapi kalau ini al-masdar. Itu bezanya al-masdar dengan isim yang kita belajar dari awal. Okey, al-masdar. Lagi contohnya apa? Kita kata ustaz menterjemah kitab. Contoh ya. Ustaz fa'il. Menterjemah fi'il dia. Kitab benda yang diterjemah ya. So al-masdar dia macam mana? Penterjemahan itu, macam itulah, ataupun terjemahan itu, macam tu. Faham kan? Itulah dia al-masdar. Siapa nak tanya? Kemudian boleh tak ada masalah ya. Okey. So al-masdar adalah isim tetapi dia bukan isim. Al-mazhar. Mas tu tengok dalam, cuba tengok dalam dekat skrin. Cuba tengok kat skrin sekejap. Mim sad mas al-masdar. Kalau Rumi dia MAS lah. Kalau Rumi dia masdar. Kalau Arab dia mim sad masdar. Okey. Ya, isim juga tapi dia lain daripada isim yang benda-benda tadi. Okey. Sebelah dia pula ismu, isim juga, fa'il, al-fa'il. Itu pelaku tadilah. Ismu al-fa'il ataupun isim al-fa'il, pendek je nak sebut fa'il yang huwa tadi. Yang huwa dalam dhamir dalam fi'il tadi. Dia juga dipanggil dhamir pun boleh, dia juga dipanggil ismu fa'il ataupun fa'il je nak pendek. Maksudnya pelaku kepada perbuatan. Ya. Okey. Dan sebelah dia pula, ini yang penting saja. Kita ambil yang penting. Ini semualah madi, mudhari, amar, al-masdar, isim fa'il dan sebelah dia. Ini yang wajib saja kita ambil. Isim al-maf'ul, maksudnya benda yang kena tadi. Benda yang dimasak, benda yang ditulis. Faham? Kalau Ali menendang bola, benda yang ditendang. So isim maf'ul nak panggil pendek maf'ul bih. Dia lagi pendek maf'ul bih. Nak panggil pendek, senang cerita dia kalau dia bagi tahu dulu benda yang kena buat. Kalau dimasak ke, ditendang, ditulis, sebab semua yang di maksudnya yang kena buat. Isim maf'ul macam susah nak sebut, sebutlah maf'ul bih. Maf'ulun bih. Setengah orang sebut maf'ulun bih. Setengah sebut maf'ul bih. Itu ni yang wajib sahaja. Okey. Dan di sini barisan pertama nombor 1 3 huruf, nombor 2, nombor 3, nombor 4 itu semua 4 huruf. 4 huruf fi'il madhi ada 3 bentuk yang berbeza. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nampak? Dia ada 3 bentuk yang berbeza untuk fi'il madhi 4 huruf. Kalau yang pertama tadi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Berbeza jugalah 3 kan? Kalau yang 4 huruf, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Susunan ni tak ada masalah. Nak susun yang mana satu dulu tak ada masalah. Cuma dia ada 3 bentuk yang berbeza. Okey, kata nombor 5 tu banyaklah. Nombor 5 huruf banyak ya. Ada 5 kat situ kan? Ada 5. Tinggal je dulu ya. Okey. Dan yang nombor 10 tu. Nombor 10 tu 6 huruf. Fi'il 6 huruf. Satu je. Satu je. Ini senang nak kenal sebab dimulakan dengan alif sin ta. Ataupun dalam Quran dia bukan alif tau. Dalam Quran dia hamzah wasal. Ini ketah lama. Dia pakai alif je. Kalau alif nanti kita sangka alif huruf mat, bukan. Ini dia hamzah wasal. Alif yang ada kepala huruf sad kat atas tu. Kalau dalam Quran. Memang tak adalah alif macam ni dalam Quran ya. So mana-mana
perkataan ataupun kalimah yang bermula dengan alif sin ta. Ustaz, kita boleh panggil alif, tapi kita kena tahu sebenarnya hamzah wasal. Ataupun nak sebut hamzah wasal sin ta. Lepas tu confirm lah. Oh, ini fi'il 6 huruf. Satu bentuk saja. So senang nak kenal dia. Yang banyak tu 5 huruf tadi. Lepas tu kita tinggal dulu. Selalu belajar pun yang 5 tu kita tinggal dulu. Okey, alif sin ta senang ya. Okey, 5 huruf. 5 huruf tu tinggal dulu sebab dia banyak. Kita cuba tengok yang 4 huruf. Okey. 4 huruf ni pula cara perubahan dia daripada fa'ala. Dia ajar kita tahu cara tu tahu. Daripada fa'ala, tak kisahlah fa'ala ke fa'ula ke fa'ila ke, perubahan dia orang sama je. Untuk menjadi 4 huruf. Cara yang pertama, bebas je nak belajar yang mana, tapi kalau tengok nombor 2, letak hamzah berbaris atas. Itu wajib. Mulakan dengan hamzah, tambahlah. Hamzah berbaris atas. Nak duduk atas alif ke tak nak alif, tak, itu tak penting. Kalau tak ada alif tu pun tak apa. Hamzah berbaris atas, matikan fa. So dia akan jadi af. Dia akan jadi af, ala remain, ala. Baris atas. La tu wajib tu, wajib la ya. Sebab itu ciri-ciri fi'il madhi. So kalau kita nampak perkataan af'ala macam anzala. Banyak je dalam Quran anzala. Itu 4 huruf. Dia ada dia hamzah ya. Ini bukan hamzah wasal, betul-betul hamzah betul. Hamzah qata'i dia panggil. Hamzah qat'i. Hamzah yang hakiki. Hamzah yang betul-betul hamzah, baris atas, matikan fa. So dia akan jadi af'ala. Kita dah tahu dah. Itu perubahan yang diajar daripada fa'ala kepada 4 huruf. Itu pun 4 huruf. Nombor 3 pula, cara kedua ya, 4 huruf, tambahkan sabdu je pada yang tengah tadi, pada ain tadi. Fa'ala. Ini banyak je. Kalau kadzaba dalam Quran kan, kadzaba. Dia ada sabdu kat tengah-tengah. Itu 4 huruf lah. Fi'il madhi 4 huruf. Okey. Lepas tu nombor 4 dia, tambahkan alif pada fa. Maksudnya dia jadikan fa itu mad asli. Senang cerita. Tadi yang fa'ala nombor 1, fa pendek. Kerana nombor 4 ni, dia tambahkan alif ya. Ini huruf mad. So fa, dia jadi mad asli. Fa'ala. Ini 3 bentuk. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. 3 bentuk fi'il madhi 4 huruf yang ada dalam Al-Quran. Ini acuan dia. Perkataan Al-Quran macam-macam. Tapi kalau kita nampak bentuk yang macam ini, kita kenal lah dia fi'il madhi 4 huruf. Okey, apa beza fi'il madhi 3 huruf dengan fi'il madhi 4 huruf? Okey, begini beza dia. Kalau yang 4 huruf ni, dia melibatkan 2 pihak tau. Macam tu. Dia melibatkan 2 pihak. Kalau yang 3 huruf tu lebih kepada macam satu pihak. Dia macam tu. Ya. Okey, kalau yang berbunuh-bunuh, mestilah ada pihak yang membunuh dan pihak yang dibunuh. Contohnya lah, ya. Saling bermasam muka. Mesti ada pihak sana dan pihak sini. Itu lebih kepada itulah, senang cerita. Kalau yang 4 huruf. Dia melibatkan 2 pihak. Yang ni buat kat sini, yang ni macam itulah. Tapi kalau yang 3 huruf tu dia lain sikit. Ali menyanyi. Nampak? Tak ada pun dia peduli orang lain pun. Contoh. Betul kan? Ali tidur. Mana ada? Tak ada melibatkan orang lain pun. Itu beza dia. 3 huruf dengan 4 huruf. Okay? Dan kalau yang ada sabdu tu dia maksudnya bersangatan. Bersangatan tu maksudnya perkataan yang ada sabdu menunjukkan selalu. Bersangatan maksudnya banyak kali, kerap dilakukan, banyak kali dilakukan, selalu berlaku. Dia biasanya perkataan macam tu dia ada sabdu biasanya. Lepas tu fa'ala. Setelah tu apa beza 3 huruf dengan 4 huruf? Susah kan? Susah kan? Dah juga. Memanglah kalau Ustazah cakap berapa banyak pensel Ustazah beli, berapa banyak kertas dah Ustazah conteng menulisnya, nak memahirkan diri. You all tak tahu. Banyak tak berhenti siang malam pagi petang lah masa tu. Kalau kira lepas masak tak ada kerja, memang inilah kerja Ustazah. Nak tunjuk, nak bagi tahu macam mana untuk memahirkan diri. Kan. Ni tak. Boleh tak lagi sekali yang 3 jadi 4 tu? Boleh, tak ada masalah. Kalau Ustazah cakap, tanya saja. 3 jadi 4. Begini ya. Okey.
Kalau yang 3 tadi, fa tu ya, 4 tu terpulanglah. Kita ambil nombor 2 dulu. Ya, kalau bentuk yang pertama kat situ hamzah baris atas. Itu tambahan dia lah sebenarnya. Bila kita belajar, dia bagi satu perkataan. Kita masa tu kita kena tulis. Tambah hamzah baris atas. Ya, matikan fa. So, lepas tu la tu samalah remain, tak boleh tekar. So dia akan jadi af'ala. Ya, dalam bentuk Quran, dalam Quran selalu anzala. Itu paling senang lah. Anzala. Okey. Ataupun bentuk yang kedua, tambah sabdu saja pada huruf tengah tu, ru'ain. Jadi contoh kita fa'ala kan? Fa'ala. Fa tambah sabdu. Itu 4 huruf juga. Contoh yang dalam Quran, kadzaba. Ada sabdu pada zal. Dan yang bentuk yang ketiga, tambahkan alif pada fa. Tadi kalau fa'ala nombor 1, pendek. Fa'ala, ini tambah alif. Fa'ala. Jadi mad asli fa tu. 3 perubahan dia. Daripada 3 huruf kepada 4 huruf. Okey. Cumanya di sini, dia punya mudhari' ya. Mudhari', fi'il mudhari' untuk 4 huruf sahaja. Dia mesti ya dia berbaris depan. Dia mesti you. Perubahan dia betul. Dia tak ada 3 huruf ya? Ya, okey. Kalau yang tadi ya, fi'il mudhari' ya, tapi sekarang mesti you, wajib you. Fa tu nak mati semua tak masalah, tapi dia mesti you. Itu baik. Kalau kita nampak ya tu berbaris depan you, kita boleh agak. Oh, ini mesti fi'il mudhari' ni mesti asal dia 4 huruf. Kita boleh agak di situ. Sebab kalau kita tengok fi'il mudhari' di situ yuf'ilu. Contoh. Lam tu mesti lu mesti baris depan punya. Sebab baris depan tadi yaf'alu ya. Ni yuf'ilu. Pandai pun. Tadi yaf'alu nampak berbeza daripada ya. Ya, beza jadi yuf'ilu. So pada ya jadi you. Nampak? Di situ kita bukan saja-saja. Kalau ya fi'il mudhari'nya kita boleh agak dia 3 huruf. Kalau fi'il mudhari' dia you, kita boleh agak confirm ni 4 huruf ni fi'il madhi dia. Nampak? Berbeza satu baris sahaja. Tapi kalau dah kita kenal bentuk yang lain tu, memang kita kenal lah. Yuf'ilu, yufa'ilu contohnya lah. Yufa'ilu ada sabdu. Ada sabdu memang 4 huruf. 3 huruf tak ada sabdu. Ya. Ataupun yufa'ilu. Ada alif tu pada fa. Memang itu bentuk dia pun dah kenal. Fa tu. So dia punya perubahan baris pada huruf ya tu. Dia kalau fi'il 3 huruf, fi'il 5 huruf, fi'il 6 huruf, memang fi'il mudhari' dia berbaris ya. Memang macam tu. Kalau kita tengok ni, list ni. Tengok 5 huruf. Fi'il mudhari' dia semua ya. Sampai 6 huruf. Semua ya. Pak, semua ya. Tu semua sampai 6 huruf ya, Pak. Hanya yang 4 huruf saja fi'il mudhari'nya mesti baris dia you. Itu saja. Okay. Bukan dulu pun kita macam kita kata bahasa dia we were cranking our head. Macam tu lah. Macam nak pecahkan kepala lah. Senang kita bahasa budak. Bahasa budak dah pecah kepala. Punyalah nak ngingat lah, nak apalah semua kan. Okay. Lepas tu fi'il amar dia pula. Fi'il amar untuk 4 huruf ini fix. Fi'il ni dia punya cara dia senang, rigid tau. Dia tak boleh tukar. Mesti af'il, mesti a tu, mesti a baris atas. Matikan fa, lepas tu ain. Ain macam tu. Lam ujung tu mesti dimatikan. Ya, buang ya. Af'il. Itu memang bentuk dia. 4 huruf ni memang itulah bentuk dia. Memang kalau orang nak hafal, hafal lah. Kalau tak hafal, kita bagi tahu saja. Af'il. Dia punya fi'il amar dia, af'il. Kalau yang ada sabdu tadi, saya. Linda share yang dah share dalam grup boleh? Boleh. Kita nampak sikit dia punya tu je Boleh. Okay, sementara kawan kita nak share, memang fi'il mencabar. Lebih mencabar daripada isim. Ustazah, saya. Kalau amar tu jadi ada alif Untuk yang 3 huruf. 3 huruf. Untuk yang 3 huruf dia ada alif ya. Kalau 4 huruf dia lain sikit. Okey. Dia tengok mana-mana yang tengok amar dia bawah sekejap, atas sekejap. Tengok sebab Kak Ayah tanya, fi'il amar tu ya. Fi'il amar tu sebenarnya itu bukan alif tau, tapi ini lama punya tau. Lama punya dia pakai alif. Sebenarnya hamzah wasal sebenarnya. Dia alif juga. Ya, masih alif juga walaupun baru keluaran baru lah kan. Betul. Dia pakai alif dia pakai cara lama. Sebenarnya kalau yang 3 huruf tu if'al, dia akan macam tu. Itu i tu bukan alif tau, hamzah wasal. If'al.
If'al, tengok 3 huruf dia ada 3 cara. Yang berderet tiga-tiga tu 3 huruf lah. If'al boleh, if'il boleh, uf'ul boleh. Itu. Itu semua untuk yang 3 huruf. Jadi sama ada if'a, if'i, uf'u. Ini itu konsep yang tengok huruf ketiga tu. Yang Hamzah kita wasal Ustazah. ya, hamzah wasal. Untuk 3 huruf ni hamzah wasal. Dia bukan alif biasa. Hamzah wasal. Okey. Right. So kalau yang 4 huruf pula, dia bukan sama sebab dia ada 3 huruf. Kajak tanya, Silakan. Kajak tanya sekejap boleh? Silakan. Macam tadi apa tu? Dia punya fi'il mudhari', kita Ha. tak nampak belakang dia lam tu Yes. dhammah. Yes. Dia macam dia tak bagi apa simbol lah. Tapi yang ini, yang terbaru, yang sekarang ni, dia ada dhammah ya. Kenapa ya beza? Memanglah yang tadi tu sebab dia assume kita dah tahu fi'il, dia dah bagi tahu masa yang tadi tu, yang ustazah punya yang tadi, dia dah bagi tahu awal-awal fi'il mudhari' mesti hujung dia lu, dia dah bagi tahu. Bila kita belajar fi'il mudhari' hujung dia memang dhammah, jadi sebab tu dia tak letak. Tapi yang Linda baru bagi tadi, dia dah letakkan, tak apalah, lagilah senang kan. Memang itu walaupun dia tak letak, kita dah tahu fi'il mudhari' mesti hujungnya dhammah, itu wajib. Ya, tapi ni dah letak lebih senang nak nampak lah sebenarnya. Ya. Okey. Mana? Kak Jah ada come across video ke apa entah yang dia kata itu macam mungkin silap lah, mungkin silap faham. Dia kata macam mudhari' itu dia bukan mabni ya, dia boleh tukar-tukar. Yes, Macam betul. Hujung dia. Yes, betul. Jadi dia tak semestinya dhammah lah. Ya, betul. Dah betul. Ya. Tadi awal-awal tadi masa kawan belum masuk kita sempat bagi tahu kawan hujung fi'il mudhari', fi'il mudhari' bukan mabni. Macam Kak Jah cakap lah, macam Kak Jah tengok ya. Maksudnya hujung fi'il mudhari' boleh berubah. Okay, so now Kak Jah dah tanya, dia buat contoh ya kat sini, dia boleh jadi yaf'ilu. Ustazah ambil mana-mana je, tak kisah ya. Yaf'ilu, dia boleh jadi yaf'ila. Lu boleh jadi la dan dia boleh mati. Yaf'il, 3 cara di hujung tu. Ini untuk menjawab soalan Kak Jah. Ya, fi'il mudhari' bukan mabni. Maksudnya hujung fi'il mudhari' boleh berubah. Asal dia lu, asal dia. Tetapi dia boleh jadi la, ada sebab. Dan lam tu boleh mati. Pun ada sebab. 3 hujung. Ya. Kak Jah faham tak saya punya jawapan? Faham. Jadi yang lain tu untuk amar dengan madi tu memang kekal lah baris atas dia. Yang ni yang 3 huruf ni 3 huruf. Kalau yang memang madi biasanya yang ni huwa ni memang la. Dia tak ada berubah lu lah. Ya betul. Kalau nak panggil macam tu. Yes, memang fathah. Tapi kalau ini yang amar yang mati ni pula, ini untuk seorang. Kalau 2 orang dia tak mati lam ni. Kalau amar ni. Sebab yang ni dia bagi contoh ni untuk huwa. Fa'ala tu dhamir dia huwa. Yaf'ulu tu dhamir dia huwa. If'al tu huwa. Kalau fi'al amar bukan untuk huwa, dia tak akan mati lam tu. Hujung fi'al, senang cerita. Kalau hujung fi'al mudhari' boleh berubah, macam Kak Jah cakap ya. Hujung fi'al mudhari' boleh berubah, lu ataupun la ataupun lam tu mati. Hujung fi'al amar juga boleh berubah. Sama ada lam mati ataupun nanti ditambah la, if'ala ditambah alif ataupun dia tukar. Contohnya lu di hujung dia. Lu tu ada alif ziyadah. Dia punya tu. Dan perempuan ada jamak perempuan tu ada lain sedikit ya. So hujung fi'il amar juga berubah. Okey? Okey. Walaupun kita tak nampak di sini tapi ingat 2 tu dulu ya. Fi'il madi pun ada juga hujung dia berubah. Nak kata berubah kerana dhamir di siapa kalau fi'il madi. Ini sebab untuk huwa fa'ala. Tapi kalau dia berdua fa'ala tambah alif kat lam tu. Tapi kalau ramai fa'alu, hujung dia berubah juga fi'il madi. Tapi perubahan hujung fi'il madi kerana bergantung kepada siapakah dhamir di dalam fi'il tu. Ya. Yang lam tadi pula mudhari' tu berubah dia tadi ada sebab. Dia pun berubah juga kalau 2 orang ni yaf'alu sebab dia huwa, tapi kalau dia berdua yaf'alani, hujung dia berubah yaf'alani ya. Dan kalau dia ramai yaf'aluna. Memang hujung mereka masing-masing berubah bergantung kepada dhamir. Itu betul semua.
Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Hujung mereka berubah bergantung kepada siapakah domir di dalam fi'il itu. Tetapi yang Kak Jah tanya yang tadi tu, sama ada lu ataupun la ataupun mati, itu bukan dia berubah kerana domir. Dia berubah kerana sebab benda lain. Faham? Nampak berubah dia. So senang cerita, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, hujung mereka berubah bergantung kepada siapakah domir di dalam fi'il itu. Right? Yang dia bagi ni, Okey. ya, huwa. Yang dia bagi huwa saja. Dia ada list yang macam yang lebih macam kamus biru lah yang kita cakap tu. Kamus biru tu dia ada perubahan untuk semua. Perubahan untuk semua domir. Kalau fi'il madi tu hujungnya berubah bergantung kepada semua domir. Fi'il mudhari' juga fi'il amar. Sebab tu yang kamus biru tu penting, tapi kalau siapa tak ada kita akan share di screen. Yang dia bagi contoh ni semua untuk huwa saja. Faham? Right? Okey. Alright, okay. Siapa lagi? Yang lain, jika ada soalan silakan. Aktifnya soalan yang dah advance. Tak apalah kita belajar. Kita belajar lah kan. At least hari ni kita faham. Oh, hujung fi'il madi, hujung fi'il mudhari', hujung fi'il amar boleh berubah bergantung kepada siapakah domir di dalam fi'il itu. Cuma yang tadi tu ada ekstra. Dia berubah, yang mudhari' tadi dia jadi lu ataupun la ataupun dia mati, itu bukan kerana domir, perubahan ni kerana benda lain. Itu tinggalkan. Kenapa? Tapi kita faham je dulu. Dan fi'il amar pun hujungnya berubah bergantung kepada siapa ditujukan. Okey. Lagi kertas yang kita bagi tu habis dah ya, Linda? Yang kita empat hari tu kan? Ni dah, nakirah ma'rifah dah. Ni dah, madi mudhari' amar dah. Ni yang tadilah. Lepas tu ni pun nakirah. Habislah yang tu. Yang kita bagi. 3 4. Habis dah, ada 4 je. Habis dah ya. So, apa ni, cuba kita buka sekejap. Sempat lagi. Mana kita punya, kat mana kita berhenti? Kita nak test. Surah Al-Baqarah ayat 11. Okey, ayat 11 ya. Mari kita tengok. Dapat satu baris ayat pun tak apa. Ayat 11. Okey, ayat 11. Ni kawan kita tengok ni ya. Tengok ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ala, itu bukan fi'il apa ya? Tinggal. Ala ya. Kalau inna, apa dia? Ini ayat 12, ni ayat 11 kan? Sorry, ayat 11. Sorry. Alai, itulah kan. Tahu pun tapi kan dia betul lah. Okey, 11 ya. Wa kita dah tahu nama dia apa? Ataf. Kata hubung. Maksud dia dan. Ya. Dia ada list dia lah. Dia ada kawan-kawan dia. Okey. Iza, apa dalam list apa? Belum lagi kot. Belum lagi kot dia. Ya ke? Zaraf. Tak ada ke? Zaraf. Kita belum bagi list zaraf ya? Zaraf belum. Belum. Tak apa. Zaraf ni Iza dalam zaraf. Tapi Ustazah nak carikan takut tak sempat nak ni. Zaraf ni begini. Zaraf ni menunjukkan sama ada masa ataupun tempat. Nanti kita hantar ya. So dia ada 2 jenis lah zaraf ya. Zaraf kalau dia masa, Iza bermaksud apabila. So masalah tu. Ya. So zaraf zaman. Zaman maksudnya masa. Ataupun zaraf makan. Makan maksudnya tempat. So dia ada 2 jenis. Kita Kalau rasanya zaman ni makan ni tu apa Ustazah? makan ni tu makan lah yang. Sama je makan ni dengan makan. Tu. Apa ai tu ya? Saja je. Dia tak matikan nun. Okey, ni kawan kita tunjuk. Tu Lina. Zaraf. Sekejap tunjuk title dia dulu Lina. Okey, zaraf tu. Zarafu. Kata sendi juga. So dia maksudnya dia bukan dia kategori awal-awal tadi ya, kategori haraf. Kategori dia az-zarfu maksudnya kita panggil dia zaraf ya, matikan tanah alif lam tu tak ada masalah ya. Zaraf dimatikan fa, kata sendi. Dia ada 2 jenis ya. Zaman menunjukkan masa. Zaman kita dah biasa. Zaman kan, zaman telah berlalu. Pak tu bahasa Arab sebenarnya. Makan, makani dialah tu ya. Makan maksudnya tempat. Okey, mari kita tengok list dia sekejap. Dia ada 2 lah. Okey, zaman dengan makan di situ ada, kita tengok abadan. Abadan selama-lamanya, Pak. Zaman. Sa'atan. Sa'atan tu bermaksud masa. Saat, masa. Okey, al-ana sekarang. Pak, masa. Yauman, hari. Pak, kalau menunjukkan masa, hari ke apa ke ya.
amadan. Amadan Ustazah tak perasan. Amadan apa ya? Munzu sejak. Anifan pun tak perasan juga maksud dia. Ma'a bersama. Na'a sepanjang. Bukrotan awal. Pak, kalau dia menunjukkan masa itu zaraf zaman. Kalau dia punya belakang dia tadi Linda makan tu. Kita pergi Iza tu kat mana? tak ada dalam ni ke? Tak ada je. Dia ada list satu lagi Ustazah rasa. Tak ada Iza tak jumpa ke bawah? Tak ada tak ada dalam ni, tapi Ustazah rasa dalam list yang satu lagi. Dia kadang-kadang buku ni pun ada dalam, tak ada dalam buku ni, ada dalam buku lain. Dia nak kita beli banyak buku lah agaknya. Buku. Itulah masalahnya, dia nak kita beli lebih daripada satu buku. Dalam buku lain ada, dalam buku ni tak ada. Sekejap Ustazah flip flop sekejap sekali lalu ada tak Iza dalam ni Tapi kita ada dua list yang berbeza apa dulu. Ustazah ingat Ustazah ada bagi dua list yang berbeza untuk zaraf tau. Kalau Rinda boleh carilah. Sementara Ustazah cari dalam ni sekejap. Zaraf istifham. Harfu jar. Ataf. Jumlah. Ismiyah. Kana. Tak ada. Tak ada Mungkin yang dalam PDF kot. Yang PDF mungkin ada. Mungkin kan? Mungkinlah. Idhafah. Banyak. Buku yang kita orang beli ni pun tak ada tulis Iza. Tak ada Iza tak ada dalam buku ni. Ni bukan ni. So dia buku lain. Okay, tak apa. Dia zaraf zaman. Okay, kita pegang yang tu dulu ya. Zaraf zaman mana ayat tadi? 11 ya. Dan apabila macam tu ya. Dan apabila qila. Qila ni daripada perkataan qala. Kalau Linda ada dulu, kita ada hantar snapshot qala. Hantar list yang dia dalam kamus biru. Rasanya dulu kita ada bagi. Cuba cari qala tu. Kalau jumpa list tu. Akan kita tengok qila tu di mana. Dia ikut muka surat pula Linda tak tulis kola kat situ. Itulah kan kalau letak sekali senang tak? Dia macam awal-awal nak tunjuk qila tu lah ada dalam list yang qala. Dia awal-awal page awal dalam page 9 ni dah. Page bawah dia page 9. Nombor atas dia 116. Oh tak ada pula, tak ada yang dalam screen tak ada yang apa ambil gambar tak ada. Oh tak ada ya. Qala ada qila di dalam tu. 9. Ya, kalau siapa yang ada buku biru ya, siapa ada buku biru buka dari page depan, page bawah dia page 9. Page 9 ada di situ qala okay. Snapshot siap. Ustazah hantar dekat grup Linda ya? Boleh. Hantar kat grup. Okey, dah sending dah. Okey. Cuba hantar okey. Cepat kawan kita hantar ya. Okey, cuba besarkan. Ni list ni dalam kamus biru ya. Ini ya untuk jawab yang tadi, ini kamus biru ni dia lengkap tau. Semua dhamir. Fi'il kita, perubahan fi'il madi kita, perubahan mudhari' kita di hujung, fi'il amal kita, semua ada dalam kamus biru ni. Itu pentingnya kamus biru. Qala, cuba kita tengok dari awal ya. Dhamir dia huwa. Dhamir dia kolom sebelum dia lah. Qala dengan qila. Sebelah dia tu. Exactly yang macam kita punya dah qila. Apa beza qala dengan qila? Kedua-duanya fi'il madi. Kedua-duanya. Tengok atas dia, tajuk dia. Madin. Madin tu madilah. Cumanya qala, dia telah berkata. Qala. Kalau qila, telah dikatakan. Macam tu. Telah dikatakan oleh dia. Macam tu. Pak. So, ini dipanggil madi majhul dipanggil. Majhul tu tidak diketahui dia kata. Telah dikatakan. Tapi siapa yang katakan tu dia tak highlight tau.
Kalau qala kita dah tahu dah, dia telah berkata, domir dia adalah huwa. Macam qila tadi pun dia kita tahu untuk huwa juga. Cumanya kalau ayat tu telah dikatakan, macam tu. Maksud dia. Berbezanya qila dengan qala. Kalau qala dia telah berkata, qila telah dikatakan. Itu bezanya. Kedua-duanya fi'il madi, satunya yang ni madi majhul. Nama dia. Ikut tu majhul tu atas dia tu. Kalau qala madi maklum. Yang maklum tu biasanya kita tak sebut maklum sebab kita dah tahu. Qila tu yang kita tak berapa tahu sebenarnya. So ini fi'il madi lah. Fi'il madi majhul. Asal dia qala. Okey, kita terus lagi ya. Okey, lahum sempat saya tengok lahum tadi lahum la apa lah? Apa isi? Jar. Jar. Huruf jar. Dia boleh la, dia boleh li. Pendek ya, la pendek ataupun li. Untuk mereka. Hum tu mereka ya, bagi mereka. So jar, la tu adalah jar. Huruf nak panggil huruf jar boleh, nak panggil jar lagi pendek. Sama je. Hum mereka, dhamir lah. Untuk mereka. Telah dikatakan kepada ataupun untuk mereka, telah dikatakan kepada mereka. Boleh juga sebenarnya kalau kita nak terjemahkan dia. Telah dikatakan untuk mereka. So lahum tu jar majrur. Sebab selepas huruf jar, apapun isimnya kita panggil majrur. Hum tu dhamir mabni. Tak ubah baris lah. Okey. Lahum jar majrur ya. Okey, la sama ada la nafi ataupun la nahi. Sama ada la bermaksud tidak ataupun la bermaksud jangan. Okey, hujung dia. Mungkin tak sempat habis tapi ini tips dia. Tips untuk mengenal sama ada la tu la nafi ataupun la nahi. Dengar baik-baik ya. La nafi maksudnya menafikan, tidak ataupun bukan. Tapi kalau la nahi bermaksud larangan, jangan. Okey. Kita tengok fi'il dia ya. Biasanya fi'il mudhari'. Nah, betul lah ni. Bermula dengan huruf ta. Fi'il mudhari' lah tu. Tufsidu ya. Ini fi'il mudhari' ya. Okey. Asal dia original fi'il mudhari' ya, asal dia tu ada waw nun di hujung dia. Waw nun fi'il mudhari'. Kalau ni tufsidu, nanti dulu. Tufsidu bari apa tu? Bari ta bari depan. Tadi kalau ya bari depan, fi'il mudhari' bari depan. Apa? Berapa huruf? 4 huruf. Empat Afsada. ni start daripada ta ke fa Ustazah? Dia start daripada fa. Ta tu huruf tambahan untuk mudhari' sahaja. So kalau yang tadi ya dengan you tadi, yang mudhari' tadi. Kalau dia bari depan ya pada awalnya, ini dah kita boleh agak fi'il madi dia 4 huruf. Kita boleh harap ya. So boleh jadi tak, yang sasanya bukan sabdu lah. Betul tak? Dan sasanya fa yang tak ada alif lah. Memang tak nampak alif kan. Dan ini kita boleh agak fi'il madi dia afsada. Afsada. Sempat tak cari? Cuba tengok dalam kamus lah. Kamus biru pergi belakang. Siapa yang ada kamus biru pergi belakang cari afsada. Afsada tu bermula dengan tak kisahlah dia alif ke hamzah sama je ya. Afsada. Fa qaf kaf. Fa qaf kaf. Afsada. Afsada dia page belakang ya, kamus biru page belakang 205 ya. Page 205 kolom ikut tangan kiri ya. Ikut tangan kiri kolom yang kedua. Tangan kiri kolom yang kedua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 dari bawah. 10 dari bawah, nombor dia bagi 220. Pergi pula kat depan. Pergi kat depan black circle tu ya. Black circle tu 220. Sebab kamus biru ni hanya orang belajar saja tahu tengok dia. Kalau tak memang kita tak reti nak tengok gunakan dia. Black circle tu. Ya, black circle atas. Lepas tu kalau black circle kita kena cakap ya. 220. Nak tengok perkataan apa dia bagi. Kadang-kadang dia tak bagi perkataan ni, dia bagi perkataan lain tapi dia suruh kita ikut. Dia bagi af'ala. Ya. Okey, tak apa dia bagi af'ala. Dia Linda sempat tak snapshot kan af'ala screen ni? Letak kat screen.
Dia bagi perkataan yang kita perlu ikut af'ala. Tadi kita dah jumpa afsada ya. Dia punya ni perkataan tufsidu ini adalah fi'il mudhari' ya. Tapi asal dia afsada. Macam mana nak agak afsada? Sebab fi'il mudhari' ni bermula dengan baris depan. Jadi kita boleh agak fi'il madi dia 4 huruf. Sah-sah yang bukan tak ada sabdu sebab di sini tak ada sabdu. Dan fa tak ada alif sebab di sini tak ada alif. Jadi kita dah terus tahu ya. Okey, besarkan dia. Enlarge dia. Macam slow lah pula dia punya ni. Oh ya. Ini ada skrin dah. Ustazah punya screen lagi jelas, handphone Ustazah lagi jelas daripada handphone Linda. Ya ke? Ustazah ni hadiah orang je. iPhone. Ustazah tak beli ya, hadiah. Sekejap. Lambat internet Linda lambat kot. Sekejap. Ustazah sedapkan. Okey dah ni. Boleh ya? Okey. Okey, ni tengok yang mana kawan kita screen ke ni, dia bagi kita perkataan af'ala. Ya, bentuk dia tu tadi apa dia? Afsada. Hamzah baris atas, fa mati. Bentuk dia ni ya, lepas tu ikut je baris atas. Okey, sekarang kita tengok fi'il mudhari' dia. Tapi mesti cari yang bermula dengan huruf ta ya. Ya, cari dengan bermula huruf ta, cari yang mirip-mirip macam ni. Mirip dengan yang mana tadi ni Tuf. Quran kita tadi. Ya, tufsidu. Cari yang mirip begitu, yang macam tu. Tufsidu. Okey. Tufsidu. Sidu ni ya. Dia ada waw, dia kena ada waw Linda. Tengok balik Quran tu ada waw. Ada tambahan waw. Wow. Tengok tu. Dia tu ya. Kita cari yang ada tambahan waw. Okey, tengok balik. Dalam lips kita okey, slow down. Kita tengok pada ta, pada anta. Mungkin dia sama ada tufsiduna, tufsid pada antum. Ni? Ya, dia ada di situ. Sini ini perkataan ni. Ya, sebab dia suruh kita ikut bentuk perkataan ni. Tapi kita masukkan perkataan kita dalam acuan ni. Tuf'iluna, tufsiduna. Ini sebenarnya. Original. Cuba kalau kita tengok fi'il mudhari' dari atas ke bawah, mana ada yang alif ziyadah macam dalam Quran kita? Mana ada? Cuba tengok dari atas ke bawah. Start daripada atas. Tengok fi'il mudhari' kita. Tengok mula-mula ya. Yuf'ilu baris depan. Ya. Lepas tu yuf'ilani, itu untuk dua orang. Itu memang cara untuk dua orang. Dia tak ada baris depan. Tak ada dua orang memang tak ada baris depan. Okey. Yuf'ilani, lepas tu yuf'iluna. Tu you kita nak tu. Okey. So kita tak boleh tengok. Gerak lagi bawah. Tuf'ilu, tapi tak ada tambahan waw. Tak boleh. Tuf'ilani, tu untuk dua orang ya. Lepas tu yuf'ilna, itu untuk jamak perempuan. Lain dengan kita punya. Turun bawah lagi kita tengok tuf'ilu tapi tak ada tambahan waw. Tak cukup lagi. Tuf'ilani dua orang. Tuf'iluna. Ini yang paling mirip dengan kita punya. So, kalau kita tengok di sini comparekan ya, yang di screen kita tuf'iluna, perkataan kita sebenarnya tufsiduna. Sebenarnya tetapi di sini na kita hilang. Dalam Quran tu na kita hilang ya. Ya, bandingkan na kita hilang digantikan dengan alif ziyadah untuk na. Itu maksudnya dia buang na tadi. Dia buang na, dia gantikan dengan alif ziyadah. So yang ni bukan bentuk original. Bentuk original dia tufsiduna. Itu bentuk original dia. So di sini kalau kita nampak hujung fi'il mudhari' telah diubah, telah berubah daripada yang asal. So ini kita tahu la nahi, la larangan. Kalau la ini la nafi, dia tak akan ubah apa-apa. Dia akan jadi la tufsiduna kalau dia la nafi. Tapi kerana dia buang nun na di hujung, digantikan dengan alif ziyadah, senang cerita hujungnya diadjust lah. Bila hujungnya diadjust, diubah, na tu dibuang, diganti dengan alif ziyadah, confirm la ni adalah la larangan. Jangan kamu rosakkan. Macam tu. Ya, kerana la nafi tidak mengubah apa-apa. Tidak mengubah apa-apa hujung fi'il mudhari'. Hanya la nahi saja yang mengubah. Faham? So di sini adalah la nahi, larangan. Bukan senang lah nak faham. Sebenarnya Ustazah tanya je faham, tapi bukan senang nak faham pun. Senang cerita. Kita dengar je Ustazah. Betul. Sebenarnya memang. Okey, la nafi memang terkedu sebab complicated kan. Dia begini, selepas dia memang fi'il mudhari' biasanya, tapi fi'il mudhari' itu kalau original
tak tukar apa-apa, so maka la tu la nafi. Tapi kalau hujung fi'il mudhari' tu berubahlah sebab yang asalnya yang dalam list tadi. Itu yang asal. Ya. So mana na dia tufsiduna. Sebab tu orang baca Quran biasa terbaca la tufsiduna walaupun tak ada na. Sebab dah terbiasa kan? Ramai orang baca macam tu. Dia terbiasa yang baca na. Itu yang asalnya. Sebenarnya tu dibuang na, digantikan dengan alif ziyadah. Itu je perubahan dia pun. So la ini adalah la larangan ataupun la nahi. Tak sempat habis pun sebenarnya kan. Okey. Memang complicated la nafi dengan la nahi, tapi sebenarnya bila kita dah faham taklah complicated sangat. Sebenarnya yang mula-mula memang terkedu lah mula-mula kan. Okey. Tak boleh habis lah Linda. Dia pukul apa kita nak habis ni? Kita stop. Ada orang yang, tapi kalau orang nak tanya silakan. Sila. Itu cara nak kenal sama ada la tu la nafi ataupun la nahi. Itu cara dia. Selain daripada tufsidu, tufsidu tu tadi kita ajar cara nak cari dia lah kat mana kan. Kat mana. Ini fi'il mudhari' ni. Fi'il mudhari' asalnya 4 huruf. Macam mana nak tahu 4 huruf Ustazah? Sebab ta tu berbaris depan. Ya. So di situ kita boleh agak lah. Fi'il madhi dia 4 huruf. 4 huruf pula ada 3 bentuk. Ada yang bersabdu, ada sini tak ada sabdu. Jangan tengok yang sabdu tu. Lepas tu satu lagi bentuk tu ada fa, ada alif. Ni tak ada. So jangan tengok itu. So confirm yang bentuk afsada. Bentuk af'ala. Wazan dia panggil wazan af'ala. Wazan afsada. So di sini adalah la nahi. Okey, cukup. Ustazah nak tanya, siapa yang nak tanya soalan? Memang Ustazah bagi tahu fi'il memang complicated berbanding isim. Isim lebih mudah. Perubahan fi'il madhi, mudhari', amar dan hujung dia. Tapi hari ni Ustazah rasa kita boleh conclude hujung fi'il berubah-ubah. Fi'il madhi pun berubah, fi'il mudhari' pun berubah, fi'il amar pun berubah. Hujungnya kerana apa? Kerana perubahan dhamir di dalam fi'il itu. Itu dah cukup baiklah kalau kita faham di situ. Tapi kalau kita nak mahir perubahan hujung tu, kita kena selalulah. Paling tak pun nanti kita buka satu, ambil tu kita tengok satu persatu perubahan dia tu. Maybe kita kena buat lah. Sebab hari ni je. Latihan. Latihan ya. Hari ni baru kita fokus pada fi'il kan. Hari ni kan. Sebelum ni Ustazah tak fokus sangat pada fi'il. Saya rasa terpaksa sebab dalam Quran ni dia dah campur-campur. Dah fi'il ada ya. So nak tak nak nanti akan datang kita akan ambil satu, kita akan tengok perubahan fi'il madhi dia, hujung dia. Fi'il mudhari' dia, fi'il amar kita akan tengok. Okey, tapi perubahan tu sama je daripada mufrad huwa kepada huma, kepada hum, kepada hiya, kepada huma, kepada hunna, kepada anta, kepada antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Perubahan tu sama bagi setiap perkataan. Cumanya kita nak kenal daripada huwa kepada huma, hum, itu saja. Tapi kalau kita dah mahir satu untuk satu perkataan lain sama je cara perubahan tu. Hujung dia. Okey, ada soalan tak? Terkedu ke semua? Yang terkedu je tak ada. Orang kerja dah masuk dah. Itulah. So kita berhenti di sini lah. InsyaAllah kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, bye. Terima kasih Ustazah. 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 Terima kasih semua.